Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, wa billah, wa minallah, wa ilallah, wa billah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, alhamdulillah azim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa maulana Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dihormati Tuan Ketua Majlis, Fadil Ustaz Zaifidin Minister selaku Ketua dan Pemuda PAS kawasan Kelang Patah, hormati dan dikasihi juga diraihkan sahabat Nana, ceramah utama kita pada malam ini Al-Fadhil Saudara Sani Hamdan, merupakan timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor, rangkap Esko Dewan Pemuda PAS Pusat yang memegang Jabatan Pilihan Raya Dewan Pemuda PAS Malaysia. Sahabat-sahabat dan terkuasa Dewan Pemuda PAS Kawasan Kelang Patah, kuasa PAS Kelang Patah, pimpinan muslimat, sahabat-sahabat daripada Pakatan Rakyat, PKR dan DAP yang saya kira juga duduk hadir pada malam ini, jiran-jiran setempat, penduduk Taman Universiti ini yang kalau tidak datang di depan ini pun saya kira sampai di rumah-rumah mereka. Dan tidak dilupakan rakan lawan kita di dalam politik, ahli-ahli UMNO Barisan Nasional, juga turut kita raikan sahabat-sahabat petugas yang juga turut menjaga keselamatan pada hari ini, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang agak selesa sejuk pada hari ini, yang siang ni hujan dan malam ini kita bersama-sama merasa selesa. Dan insya-Allah pada malam ini insya-Allah maklumat demi maklumat akan kita sampaikan. Walaupun di sini adalah pertama kali kita melaksanakan, saya difahamkan pertama kali kita mengadakan ceramah di Taman Universiti ini, akan tetapi insya-Allah maklumat akan terus kita salurkan. Dan saya kira penduduk-penduduk di Taman Universiti ini lebih bermaklumat daripada setengah-setengah kawasan yang seolah-olah berbagai-bagai aktiviti diadakan tetapi akses pada maklumat mereka amat terhad. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, semenjak ini bahang pilihan raya semakin hangat. Kalau nak cerita pasal pilihan raya, saya harus serah pada orang yang sangat layak, iaitu kita punya Ketua Jabatan Pilihan Raya yang akan sampaikan sebentar lagi, Saudara Sani. Tetapi sedikit ini saya berkongsi di sini. Bila kita tengok riak-riak yang berlaku daripada pimpinan-pimpinan kerajaan UMNO Barisan Nasional, setiap hari ada saja pengumuman baru yang dilaksanakan. Sedangkan selama ini pengumuman-pengumuman yang baik untuk rakyat ini kita kira nak kira kat jari pun tak boleh, tuan-tuan. Sebaliknya kita dapat lihat tekanan demi tekanan ni kita dapat. Tetapi mota air ini bukan saja Perda yang nampak durian runtuh, sebaliknya seluruh rakyat Malaysia dapat durian runtuh, tuan-tuan. Kita bersyukur. Kita bukannya orang tak bersyukur. Kita tetap bersyukur tidak durian runtuh tu. Tapi kita pelik jugalah, tuan-tuan. Bimbang-bimbang durian runtuh kena kepala sendiri, tuan-tuan. Bukan dapat makan, tak sempat makan durian, kena kepala kita dulu, tuan-tuan. Lepas pilihan raya, siap rakyat kita akan bayar balik dari mana sumber yang mereka cuba dapatkan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya kira di Taman Universiti ini tuan-tuan lebih cekap dalam akses media-media baru untuk kita dapatkan, untuk kita compare maklumat-maklumat. Kita boleh cari maklumat daripada kerajaan dan kita boleh cari maklumat daripada Pakatan Rakyat.
InsyaAllah tuan-tuan, betulkan balik niat kita. Kalau boleh tu nak buka internet pun kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkan aku mana yang benar, mana yang salah. Saya kira insyaAllah tuan-tuan akan dapat lihat sendiri mana yang lebih dikatakan main wayang, mana yang lebih bersifat betul-betul untuk menyelamatkan rakyat. Kita pelik tuan-tuan, dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil, dalam keadaan katanya gelombang ekonomi yang tidak berapa baik ini, tiba-tiba satu demi satu dia boleh umumkan bagi kepada rakyat. Bukan kita jealous tuan-tuan, kita tak jealous, tapi kita bimbang. Sekiranya kita tertipu sekali lagi, bila kita rasa oh sekarang kerajaan sudah baik, kita dapat macam-macam kali ini, tak kira kaum, Cina, India, Melayu, semua boleh dapat. Sekali lagi kita bagi sekali undi pada dia, kita bimbang-bimbang kali ini jauh lebih teruk kita kena kali ini tuan-tuan. Kita jangan tertipu daya. Kali ini saya minta sangat-sangat kepada penduduk-penduduk di Taman Universiti. Saya kira orang Cina pun celik benda ni, jauh lebih celik. Tak kira bangsa apa sekalipun, kita nilai baik-baik, jangan sampai kita masuk kena patuh pula di dalam lubang yang sama tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, mereka sebenarnya kita cuba berbincang. Kita cuba bincang, kita tengok apa sebenarnya rancangan mereka. Bila kita perhalusi satu demi satu, kita tak jumpa benda lain tuan-tuan selain daripada gula-gula politik, gula-gula pilihan raya. Bukan kita ni sekadar bercakap ingin menghentam pihak kerajaan, tetapi tuan-tuan harus pernahkah kita lupa? Tidakkah kita lupa selama ini taburan demi taburan yang mereka pernah janjikan kepada kita hanya sekitar di pilihan raya saja. Jarang sekali di tengah-tengah lepas merintah tu kita dapat duit untuk. Kenapa mesti sebelum pilihan raya? Kenapa tak sebelum-sebelum ini lagi? Kenapa tak selepas pilihan raya yang lalu? Felda tiba-tiba nak bagi duit untuk tuan-tuan. Saya terlibat dengan Satuan Anak Merokok Felda Kebangsaan, dan saya sebenarnya tak berapa nak reti kalau nak cerita dekat taman-taman ni, tapi saya kira maklumat ni perlu sampai juga di peringkat semua sekali lapisan masyarakat. Terpaksa saya ceritakan. Yang dikatakan kami ini pengkhianat, kami ini tidak mengenang budi, dah ada bagi tanah melawan Felda pula. Tuan-tuan, kalau kami tidak ada asas untuk menegakkan kebenaran ini, untuk berikan maklumat yang tepat kepada peneroka-peneroka Felda, mereka selama ini terus ditipu selama 54 tahun. Kalau seandainya kami tipu, beberapa kes yang kami bawa ke peringkat mahkamah, kami berjaya tuan-tuan. Kes Kemahang 3, kes Raja Elias, Sungai Koyan, macam-macam Felda. Kita ada 73 buah Felda tuan-tuan di dalam negeri Johor ini. Yang kata-katanya kalau kata UMNO nak bela Melayu, inilah tempat kubu yang patutnya mereka bela. Sebaliknya mereka inilah yang menghancurkan tanah-tanah Melayu. Bukan orang Cina, bukan orang DAP, bukan orang daripada Pakatan Rakyat, tetapi mereka lah sebenarnya yang rakus merampas tanah Melayu. Hujahnya apa tuan-tuan? Cukup kita cerita pasal tanah reserve Melayu. Selepas penjajah balik, penjajah telah tinggalkan reserve Melayu sebanyak 3 juta hektar. Sekarang kalau tuan-tuan tengok balik, berapa tinggal tanah reserve Melayu yang selama ini mereka katakan mereka lah pembela Melayu? Bila kita cek balik, hanya sekitar 1 juta, 1.2 atau 3 juta saja. Yang lain mana? Lainnya habis tergadai. Bukan DAP yang kacau, bukan PKR yang kacau. Sebaik 54 tahun yang mereka perintah, mereka lah sebenarnya menjahanamkan harta orang Melayu sendiri. Kali ini mereka nak cuba kacau tanah Felda tuan-tuan. Ini yang generasi kedua Felda bangun, bangkit. Mereka kata generasi kedua Felda tidak akan layan. Kita cakap tidak. Sekarang untuk mengatakan tuan-tuan, saya sendiri pun tak cukup tangan nak pergi. Ramai di kalangan anak merokok Felda panggil, bang kita nak jumpa, kita nak discuss, kita nak tahu siapa yang selama ini kami ditipu. Dan setengah-setengahnya mereka tak sempat dengan explain, dia tak dapat dengar penerangan daripada kita pun. Mereka dah jumpa dah apa yang penyelenggaraan berlaku terhadap mak bapak mereka.
Baru-baru ni saya pergi pada Bukit Aping Barat beberapa hari yang lepas. Mereka ingin sangat berjumpa dengan Persatuan Anak Merokok Felda Kebangsaan. Kita ceramah di situ. Lepas ceramah tuan-tuan, anak-anak muda rupanya dah siap dengan borang Persatuan Anak Merokok Felda. Seramai 50 masuk pada malam itu. Dan insya-Allah pada 7 April ini kita akan laksanakan pelancaran. Dijemput oleh anak Felda Bukit Aping sini tuan-tuan. Pelancaran anak yang dikatakan selama ini anak ini haram. Lalu di tubuh bapa tuan-tuan, kerajaan Felda tubuh bapa. Kita tak tahu apa fungsi bapa ni. Anak lahir dulu baru bapa keluar. Dan alhamdulillah anak terus berkembang pesat. Kita pergi Serata Malaysia tuan-tuan. Kali ini kalau dulu kita bela isu kadar per hundred, ini pun tetap kita akan bela. Kita tuntut 17,000 duit tanam semula yang dimanipulasi oleh UMNO dan Malaysia Nasional. Kerajaan ini Felda itu sendiri tidak pulangkan duit tanam semula ini tuan-tuan. Duit CAC Consolidated Annual Charge mereka tak pulang. Kali ini kita berlawan jauh lebih besar sedikit, iaitu mereka sekali lagi terdesak untuk mendapatkan dana dan raya. Kita kira mereka ingin menggadaikan, ingin risikokan tanah Felda Plantation KPF untuk disenaraikan dalam VGVH, Felda Global Ventures Holding tuan-tuan. Ingin senaraikan ke Bursa Malaysia. Kita selaku anak merokok Felda cakap KPF ni adalah salah satu koperasi yang berjaya dalam Malaysia, antara yang top 10 tuan-tuan, yang sehingga boleh memberikan dividen sehingga 16%. Untuk apa kita senaraikan? Mereka cuba nak risikokan anak-anak syarikat yang bernaung di bawah pada KPF ini, Koperasi Pemodalan Felda ini tuan-tuan. Mereka ingin senaraikan juga tanah Felda Plantation yang sama ini mereka bela Melayu, bela tanah Melayu. Kali ini tanah kerajaan negeri Johor yang berstatus Felda Plantation, dinamakan Felda Plantation ini, ingin dipajakkan selama 99 tahun. Ini bukan pajak, bukan sekadar pajak pinjam tuan-tuan. Ini seolah-olah mereka jual lah tanah ini tuan-tuan. Dia kata kami jual, kami pajak, kami senaraikan tanah Felda Plantation. Dia tidak terlibat dengan tanah merokok Felda. Kita cakap insya-Allah tuan-tuan, untuk KPF, untuk matang tuan-tuan, dalam bulan lepas Persatuan Anak Merokok Felda Kebangsaan berjaya dengan izin Allah. Kita berjaya membuat instansi mahkamah di Mahkamah Tinggi Temerloh. Kita serah memorandum ke pejabat KPF. Lepas tu kita besoknya kita pergi Mahkamah Tinggi Temerloh. Kita buat injunction mahkamah pada hari itu. Pada mulanya hakim tidak mau dengar, tetapi kita cakap kamu sebagai anak merokok, hakim ni Datuk Mariah ni adalah seorang anak merokok juga, Felda Sungai Koyan, Felda Sendayan. Bila dia tengok hujah kita, dia tengok selak satu persatu, alhamdulillah tuan-tuan, bila dibacakan injaksi ini, hakim telah meneruskan injaksi kita berserta saman interim terhadap Felda. Saman interim ni apa tuan-tuan? Felda tidak dibenarkan cerita pasal KPF, tidak dibenarkan senaraikan dalam Bursa Malaysia, dan tidak dibenarkan cuit sedikit pun equity dalam Felda KPF ini tuan-tuan. Alhamdulillah. Ini yang sebenarnya membimbangkan mereka. Mereka nak cari duit dari mana untuk cukupkan masuk ke Bursa Malaysia ni tuan-tuan. Sebab itu dia berusaha keras terhadap Felda Plantation pula tuan-tuan. Untuk mengetahui sahabat-sahabat juga, 22 semalam, 22 bulan lepas, dibicarakan sekali lagi tentang sama interim kita. Alhamdulillah kita berjaya. Kali ini tunggu, kami akan buat injaksi sekali lagi. Kali ini terhadap Felda Plantation pula tuan-tuan. Tadi terhadap Felda KPF, kepada KPF. Kali ini kita akan buat injaksi sekali lagi terhadap, kali ini terhadap Felda Plantation yang seluasnya 360,000 hektar tuan-tuan. Bukannya sikit, banyak. Atas dasar apa kami boleh buat saman, kita buat injaksi ini? Pertama, hujah kita ia bertentangan dengan Akta JSA 1960. Apa itu Akta JSA? Group Settlement Act 1960 yang dibentangkan oleh Tun Razak pada 27 April 1960.
bahawa Akta JSA ini tuan-tuan, setiap tanah yang diambil oleh kerajaan persekutuan, dia harus minta permission daripada kerajaan negeri untuk melepaskan. Haruslah diberikan tanah ini, haruslah diberikan kepada rakyat yang susah, bumi putra dan sedikit daripada bangsa-bangsa lain, sekurang-kurangnya 10 ekar. Itu yang Felda semua dapat 10 ekar seorang, tuan-tuan. Sebab itulah Akta JSA, Akta Pendudukan Beramah-ramah. Syarat kena bagi pada rakyat. Tetapi kali ini arahan daripada Dr. Mahathir, mereka mengarahkan untuk mengadakan Felda Foundation. Dia jadikan estate Felda, di mana pekerjanya adalah konon-kononnya untuk beri peluang pekerjaan kepada generasi kedua Felda. Bila kita tengok, tuan-tuan, rumah tidak disediakan. Dia sediakan rumah quarters. Itulah start Felda Foundation buka sampai sekarang. Kat situlah ada pijat, kat situlah bumbung bocor. Tidak ada satu pun manfaat kepada anak peneroka Felda. Sebab apa? Mereka tidak dapat memiliki hasil jauh sekali, tuan-tuan. Mereka cuma bekerja macam buruh paksa, tak ubah seperti pendatang asing. Usia anak muda generasi kedua ni, tuan-tuan, semakin lama semakin meningkat. Hingga hari ini umur pekerja-pekerja di kalangan generasi kedua anak peneroka yang bekerja di Felda Plantation cecah umur hampir pencen, dan ada yang nak pencen, tuan-tuan. Semakin tua, produktif semakin menurun. Sedangkan kiraan bayaran mengikut tan, saya kira yang lepas 1 tan tu hanya RM21, tuan-tuan. Nak makan apa, tuan-tuan? Sebab tu kita tuntut Felda Plantation dibatalkan. Sebab itu janji Pakatan Rakyat, janji dalam buku jingga Pakatan Rakyat memerintah, Felda Plantation kita rampas, kita akan bagi kepada rakyat-rakyat. Kita bagi pada generasi kedua dan sebahagian pada rakyat yang layak untuk menduduki tanah-tanah ini. Sebab itu antara hujah kita yang pertama, ia bertentangan dengan Akta JSA. Keduanya, tuan-tuan, hujah kita, ia juga merupakan pengkhianatan kepada orang Melayu. Kita tak salahkan orang Cina. Cina tak kacau, tuan-tuan, Felda ni. Tapi ini merupakan satu pengkhianatan pada orang Melayu yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional sendiri. Bila mana tanah Felda Foundation ini apabila dirampas, mereka akan ubah status JSA ini kepada tanah bebas, pengangan bebas, freehold ini, tuan-tuan. Maknanya orang luar boleh beli, tuan-tuan. Singaporean semua boleh beli. Semua orang daripada US pun silap kaya boleh beli, tuan-tuan. Ini merupakan pengkhianatan sekali kedua yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional setelah menghilangkan, melupuskan, menghancurkan tanah reserve Melayu lebih daripada 1.5 juta ekar, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan. Macam ni ke lagi yang orang Melayu nak menaung di bawah UMNO? Adakah kita dapat 500-600? Saya difahamkan tadi uncle daripada kaum India tadi beritahu tadi TV3 apa dalam berita, kononnya Najib bagi umumkan dapat 600 pula untuk tunggal apa, ibu tunggal. Dapat nak bagi pula 50 pada budak sekolah RM50. Cukai pintu, cukai dia turunkan 20%. Hebat, tuan-tuan. Inilah dikatakan negara berkebajikan. Berkebajikan sungguh, tuan-tuan, nak biar raya ni, tuan-tuan. Kita tengok selepas biar raya, kalau rakyat masih enggan menumbangkan UMNO Barisan Nasional, saya bimbang-bimbang akan ada selepas ini rakyat kita yang duduk di bawah kolong seperti mana rakyat bangsa asing yang jadi pelarian kat negara kita. Sekarang ni pun dah jumpa, tuan-tuan. Bila kita tengok bersamamu lah, apalah, program-program Q3, majalah 3, orang-orang yang duduk bawah kolong sekarang kita boleh jumpa di kalangan anak Malaysia yang lahir di Malaysia. Kita bimbang selepas ni apabila dia humban semua sekali konon-konon ini adalah rezeki kepada rakyat, inilah contoh kerajaan yang baik. Selama ni tak baik juga, tuan-tuan. Nak biar raya baik sungguh. Jangan sampai seperti mana saya katakan tadi, durian runtuh. Dia katakan pada Felda, dia bagi runtuh semua sekali, jatuh kepada rakyat. Esok lepas hari raya kita balut kepala sama-sama. Pening kepada tuan-tuan. Itu naik, ini naik, semua naik. Dia salahkan dengan DAP, dia salahkan konon-konon ini dah gadaikan prinsip. Saya cakap lillahi ta'ala, tuan-tuan, PAS tidak pernah menggadaikan prinsip. Al-Quran, hadis, tujuh maklumat dan kias ini tetap
tetap menjadi dasar kita. Dan alhamdulillah mereka di kalangan DAP dan BKR, mereka lapang dada. Jangan kita lupa Datuk Chua Ju Meng juga pernah mengatakan, selama 50 lebih tahun mereka bersama UMNO Barisan Nasional, bersama Barisan Nasional, dia tidak pernah dapat gambaran yang tepat tentang Islam. Sebaliknya, baru beberapa tahun dengan perkataan rakyat, kata Datuk Chua Ju Meng, dia mengenal Islam jauh baik dan jauh lebih jelas tentang Islam bila bersama PAS. Adakah sekarang ini Chua Ju Meng sekarang nama dia Muhammad Chua Ju Meng? Dia tetap Chua Ju Meng. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Dia berhak melaksanakan agama dia, itu hak dia. Tapi dalam masa yang sama, kita dapat berkawan dan kami dapat menjelaskan apa itu Islam yang sebenar, yang seolah selama ini mereka takut. Tapi saya kira orang-orang Cina dan India sekarang lebih celik daripada orang-orang yang lahir di Islam ni, tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan, saya bukan hina bangsa saya sayang tuan-tuan. Tetapi bila kita sebut Islam ini tuan-tuan, kita akan jumpa Malbari, kita akan jumpa Cina Muslim, kita akan jumpa orang Melayu, Jawa, Bugis, Banjar, kita akan jumpa orang di selatan, macam-macam bangsa dia. Tapi mereka Islam tetap Islam. Tak payah kita sebut konon-kononnya hidup Melayu, sehingga kan Malbari pun kita nak klasifikasikan, Malbari pun Melayu. Orang asli yang dekat Sabah Sarawak pun Melayu. Oleh kerana nak melayukan sangat mereka ni, nak menunjukkan kepada yang mereka tidak asabiah, tidak perkauman, tuan-tuan. Bangsa tak boleh tukar, tuan-tuan. Bangsa Cina tetap bangsa Cina, India tetap bangsa India, orang Melayu tetap Melayu. Duduk mana kau ubah kulit macam mana sekalipun, bangsa kita tetap yang kita lahir itu. Kalau India bangsa kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian dan sahabat-sahabat daripada bangsa-bangsa lain, kali ini saya kira khususnya penduduk Taman U lagi tak pelik lagi dah. Dah tak teranjak dah dengan PAS. Kalau dulu takut, kali ini tak takut dah. Kalau tak faham, mereka sekarang lebih berani tanya kepada kita secara direct. Sebab tu saya kira saya pernah dengar kisah kes berlaku di Kelang, tak silap saya. Kalau tak silap saya, wartawan ingin mainkan satu propaganda, interview wanita Cina yang konon-kononnya nak tanya pasal isu hudud. Dia kata, "Moy, saya nak cuba tanya macam mana kalau PAS nak laksanakan hudud?" Dia kata, "Kenapa? Apa itu hudud?" "Itu hudud lah, itu yang potong tangan," kata wartawan tu cakap. Dia kata, "Kalau potong tangan pasal apa itu? Kalau dari Islam potong tangan tu yang orang curi." Wartawan Cina tu cakap, "You potong tangan, you curi kah?" "Tak, kalau you tak curi, kenapa you mesti takut, mak? Itu agama you sendiri, kenapa you takut?" "Saya tak perlu takut, sebab kami baik." Wartawan tadi gulung, tuan-tuan, gulung wire balik, tuan-tuan. Malu apabila bila kita cek balik siapa wanita ini, ketua wanita DAP tempat tu, tuan-tuan. Kenapa mereka boleh berkata begitu? Bila mereka berkawan dengan kita, mereka tahu apa sebenar yang dibawa oleh hudud. Betul ke zalim? Tiba-tiba dalam keadaan kita sepatutnya menerangkan lebih baik tentang hudud, tentang hukum Islam ini kepada bangsa lain, supaya mereka tak terperanjat ataupun mereka lebih kenal tentang Islam ini. Tiba-tiba muncul mantan Perdana Menteri mengatakan hudud di mana ada dalam Quran. Dalam seminar dia masa itu dekat, forum dia masa itu dekat Unimas, tak silap mana, betul? Dia mengatakan mana ada hudud dalam Islam. Hudud ini adalah ciptaan daripada ahli-ahli fiqh. Tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan boleh buka dalam Facebook, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Ini yang dikatakan pemimpin yang pegang selama puluhan tahun sebelum ini. Sehingga sekarang saya kira pun mereka beliau ni masih menunjangi negara kita sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya balik pada isu Pelda tadi, tuan-tuan. Instruksi yang kami buat tadi, pertama, kedua dan ketiga, mereka sebenarnya telah menghina raja-raja Melayu kerana asas untuk memohon tanah, untuk kita senaraikan ini apa-apa bentuk pengurusan tanah dalam kerajaan negeri, mereka harus minta perkenan dulu kepada Sultan. Tetapi untuk senaraikan Felda Plantation ini, mereka main rampas begitu saja.
Tapi insya-Allah tuan-tuan, negeri-negeri Pakatan Rakyat telah bersatu. Insya-Allah Kelantan, Selangor, Kedah, Pulau Pinang tak ada JSA. Selangor tidak akan membenarkan, tak akan melepaskan Felda Plantation ini kepada Bekas Malaysia, kepada PGBH. Dan apabila kedua-dua aset besar ini mereka tak dapat bawa, kali ini mereka menggunakan istilah baru, SPV. SPV ini Special Purpose Vehicle. Menggunakan diwujudkan satu entiti lain yang konon-konon menjaga saham-saham Rockefeller. Dan telah pun keluar beberapa Felda seluruh Malaysia kepada tidak berkeliling kepada pengurus-pengurus Felda untuk mendapatkan salinan IC dan juga kad pengenalan dan juga salinan grant. Untuk apa tuan-tuan? Dia kata ini untuk dia punya rekod, untuk dapat duluan untung. Tetapi kita bimbang salinan-salinan grant ini digunakan untuk apa tuan-tuan? Apabila KPF tak boleh gunakan, apabila Felda Plantation mereka tidak dapat rampas, kali ini mereka menggunakan aset sebenar daripada Felda, iaitu tanah peneroka itu sendiri. Ini sebenarnya yang menjadi kebimbangan bila Presiden kami Mazlan Aliman mendedahkan perkara ini. Dan pendedahan ini masuk dalam YouTube, tuan-tuan boleh akses. Kalau saudara mara masih saudara mara kita, mak ayah kita duduk di Felda, selaku waris-waris ataupun generasi kedua, ataupun saudara mara ambil perkara ini, sebarkan pada broker Felda. Kali ini Felda tidak akan jadi lagi kubu kuat pada UMNO dan Malaysia Nasional. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan konsisten selaku Pakatan Rakyat, akan konsisten membawa gelombang rakyat ini ke peringkat yang lebih atas. Kita telah juga putuskan di peringkat negeri Johor ini, pemuda dan juga badan perhubungan, kita bersepakat kali ini kita akan bangkitkan isu tanah di dalam negeri Johor. Tanah Felda Cahaya Baru yang tidak selesai selama 18 tahun. Dan kita telah putuskan, kita dah bersyarat dengan anak generasi kedua Felda di peringkat Felda Cahaya Baru. Anak akan bawa Roka Felda Cahaya Baru, Sungai Buaya, khususnya di Johor di Felda Cahaya Baru. Kita akan saman mantan menteri besar yang lalu, Muhyiddin Yassin, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana beliau lah menyebabkan tanah ini dilepaskan. Kerana beliau juga lah menyebabkan tanah orang Melayu Felda Cahaya Baru tergadai dan sebahagian mereka merempak, tuan-tuan. Mereka dah dapat sumber, tanah telah diracik, sebahagiannya dah buat rumah taman. Mereka tak mampu nak duduk, tuan-tuan. Felda tiba-tiba jadi kampung. Sedangkan mengikut akta JSA, mana-mana Felda yang selesai bayar hutang haruslah dijadikan status Felda kepada kampung. Kalau Felda Alor Tebrau menjadi kampung Felda Alor Tebrau. Kalau Air Tawar 2 kalau selesai bayar hutang menjadi kampung Felda Air Tawar 2. Itu mengikut akta JSA. Tiba kali ini dah habis hutang pun masih Felda. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab mereka masih nak mencengkam Roka Felda. Walaupun kita ada duit tabung tanam sendiri yang pada asasnya tabung tanam semula ini, duit CAC ini, tabung broker-broker ini untuk kita bangunkan balik Felda bila telah tebang. Bila dibangunkan mereka peroka tidak perlu hutang lagi. Tiba-tiba sekali ini, tuan-tuan, Felda Bukit Aping, banyak Felda. Dan baru-baru ni Bukit Aping dia kata, saya jumpa penerus Felda, nak tahu hutang berapa, minta penyata. Sedar tak sedar, mereka berhutang kepada Felda Teknoplan yang menguruskan ladang mereka 90,000, tuan-tuan, baru je semalam, tak silap. 90,000, 100,000, 120,000. Mereka semua ni ada yang dah tutup mata dah pun. Tutup mata meninggalkan hutang. Harimau mati meninggalkan belah, peneroka mati meninggalkan hutang. Tiba-tiba, tuan-tuan, itulah dia. Mereka ingin mencengkam mereka ni lagi sehingga status sepatutnya jadi kampung, dia tetap status kepada Felda. Sebab peneroka masih hutang kepada Felda. Sebaliknya mereka tanah-tanah yang telah dirampas dah hancur pun macam Felda Cahaya Baru semua tu pun tahu pula ubah status daripada kampung Felda Cahaya Baru, kampung Cahaya Baru. Mereka ni bermuka-muka, tuan-tuan. Dan saya kira sahabat-sahabat di Felda di Taman Melayu ni orang yang terpelajar, golongan-golongan elit yang berada pada malam ini dan berada di rumah-rumah. Kita akan ubah sama-sama. Dan insya-Allah dalam pilihan raya akan datang kita tunjukkan
Kita kena tunjukkan kita punya tujuan yang sebenar, etika kita sebenar. Kali ini kita ingin merubah kerajaan yang zalim ini, tuan-tuan. Kita akan kembali kembalikan kepada tangan-tangan kerajaan yang betul-betul membela rakyat akan datang. Segala sekadar itu saja. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih pada penceramah pertama kita, Saudara Samsul, Ketua Penerangan